Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan C akan membentangkan kefahaman masyarakat Malaysia terhadap perayaan kaum lain dan kepentingannya. Jadi, yang pertama, apakah itu perayaan? Perayaan adalah sesuatu aktiviti yang disambut oleh sesebuah kaum untuk memperingati sesuatu peristiwa penting pada masa dahulu. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap kaum memiliki hari perayaan masing-masing yang unik. Perayaan memanfaatkan rakyat Malaysia dari segi memupuk keharmonian, keamanan dan perpaduan kerana kita merayakan perayaan kaum lain bersama-sama tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Dalam kajian ini, kumpulan kami ingin mengkaji perayaan setiap kaum di Malaysia dan sejauh manakah masyarakat Malaysia memahami perayaan kaum lain. Seterusnya, isu dan permasalahan kajian. Isu ketidakpekaan dan kekurangan kefahaman mengenai perayaan kaum lain boleh menggugatkan perpaduan. Menurut Malaysia kini, terdapat suatu isu ibu bapa membuat aduan kepada pihak parti Bumiputera Perkasa Malaysia bahawa hiasan bunga dan tanglong bersama tulisan Selamat Tahun Baru Cina dan karakter tulisan Cina merupakan cubaan penyebaran agama lain terhadap murid Islam. Hal ini berlaku kerana masyarakat kurang diberikan pendedahan kepada budaya perayaan kaum lain yang seterusnya menimbulkan salah faham yang menjejaskan hubungan antara kaum. Seterusnya, terdapat juga isu hari perayaan tidak mendapat sambutan meriah dalam kalangan generasi muda dan kurang kefahaman tentang asal-usul dan cara menyambut hari perayaan kaum sendiri. Menurut Dayak Bailey, cara sambutan Hari Gawai Dayak zaman kini disambut dengan upacara dan adat yang semakin berkurangan berbanding dengan masa dahulu akibat generasi muda kurang mengambil tahu tentang budaya sendiri jadi tidak mempraktikkannya. Tentang objektif, terdapat 3 objektif yang ingin kami capai dalam pelaksanaan kajian ini iaitu pertama, memperkenalkan pelbagai hari perayaan dan cara menyambut hari perayaan setiap kaum kepada kaum lain, dan kedua, meningkatkan kefahaman rakyat Malaysia terhadap pelbagai perayaan dan cara menyambut hari perayaan setiap kaum di Malaysia, dan ketiga, menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dengan memahami dan menimbang rasa perbezaan antara kaum dalam menyambut pelbagai hari perayaan. Tentang skop kajian, kajian ini tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi USM kerana mereka sentiasa bersosial dengan orang terdiri daripada berbilang kaum dan meraihkan perayaan yang berunsur-unsur. Bukan itu sahaja, pelajar USM juga sentiasa menikmati pelbagai cuti hari perayaan dan mereka juga haruslah memahami perayaan yang disambut oleh kaum lain dan adat bersam semasa menyambut hari perayaan. Pengumpulan data juga tertumpu kepada menguji kefahaman pelajar USM tentang hari perayaan berbilang kaum di Malaysia dan meningkatkan kesedaran pelajar USM tentang kepentingan perpaduan kaum. Assalamualaikum. Seterusnya kita melihat pula kepada kaedah kajian. Terdapat 2 kaedah kajian. Pertama, penyelidikan sumber bahan internet. Sumber bahan penyelidikan diperolehi melalui pencarian di internet. Berdasarkan Abdullah Azri pada tahun 2022, penyelidik juga perlu mempunyai kemahiran bagi mendapatkan maklumat yang relevan dengan kajian. Bahan rujukan bagi kajian perlulah mempunyai kaitan dengan kajian yang dijalankan agar ianya relevan. Di sebelah kanan merupakan beberapa contoh sumber bahan penyelidikan yang diperolehi melalui pencarian di internet. Kaedah kajian yang kedua ialah kaedah pengumpulan data melalui Google Form. Google Form merupakan platform yang digunakan bagi mengumpul data responden berdasarkan maklumat-maklumat yang diinginkan. Google Form diedar kepada responden melalui peranti dan aplikasi terkini. Bagi kajian ini, kami menggunakan WhatsApp untuk mengedarkan Google Form. Hasil data melalui jawapan yang diberikan oleh responden dianalisis bagi memudahkan penganalisis data. Bagi kaedah kajian ini, seramai 30 responden yang terlibat. 28 responden adalah terdiri daripada responden yang berumur
21 tahun sehingga 30 tahun, manakala 2 orang responden adalah remaja yang berumur 20 tahun dan ke bawah. Bagi Google Form yang disebarkan kepada responden, terdapat 3 bahagian soalan berdasarkan objektif kajian. Kesemua analisis maklum balas responden akan dihuraikan di bahagian dapatan kajian dan analisis. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya untuk meneruskan pembentangan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Dolly Suchaopeng dan saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian dapatan kajian dan juga analisis. Baiklah, saya akan meneruskan dengan membentangkan analisis Google Form bahagian 1. Untuk soalan pertama, yang bertanya Hari Raya Aidilfitri Tahun Baru Cina dan Dipawali merupakan perayaan utama kaum di negara kita, kesemua responden telah memilih betul. Dan untuk soalan 2, yang bertanya Pesta Keamatan merupakan perayaan terbesar yang diraihkan kaum pribumi di Sabah, kesemua responden telah memilih betul. Dan untuk soalan 3, yang bertanya Gawai Dayak merupakan perayaan yang diraihkan oleh kaum pribumi di Sarawak, 29 orang responden bersamaan dengan 96.7% telah memilih betul dan hanya satu sahaja orang responden yang memilih salah. Baiklah, untuk soalan 4 yang meminta responden untuk memilih jawapan yang salah mengenai hari perayaan yang disambut oleh setiap kaum, 29 orang responden bersamaan dengan 96.7% telah memilih jawapan yang betul, iaitu perayaan Harturapal diraihkan oleh kaum India. Seterusnya untuk soalan 5 yang meminta responden untuk memilih jawapan yang betul mengenai hari perayaan yang tidak disambut oleh kaum-kaum di Malaysia, hanya 10 orang responden bersamaan dengan 33.3% sahaja yang berjawab dengan betul, iaitu Parti Bulan Penuh bukan perayaan yang disambut oleh kaum-kaum di Malaysia. Baiklah, seterusnya untuk bahagian 2 sama juga mempunyai 5 soalan. Untuk soalan pertama yang meminta responden untuk memilih pernyataan yang tidak betul mengenai hari perayaan bagi umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri, majoriti responden iaitu 23 orang responden bersamaan dengan 76.7% telah memilih jawapan yang betul, iaitu ibadah korban dilaksanakan semasa Hari Raya Aidilfitri merupakan pernyataan yang salah mengenai hari perayaan Hari Raya Aidilfitri. Baiklah, saya akan pas kepada rakan saya Mewa Rafida. Terima kasih. Seterusnya, saya Mewa Rafida binti Musu dengan nomor matriks 153067 akan meneruskan pembentangan. Bagi soalan 2 di bahagian 2, responden dikehendaki memilih pernyataan yang tidak berkaitan dengan Hari Taipusam di Malaysia dan terdapat 11 orang responden bersamaan 36.7% menjawab soalan ini dengan betul dengan memilih pernyataan Hari Taipusam disambut secara besar-besaran dengan cara menembak air ke arah satu sama lain. Seterusnya, bagi soalan 3, responden dikehendaki memilih perkara yang tidak benar tentang Pesta Duanmu dan hanya 9 orang responden bersamaan 30% menjawab soalan ini dengan betul dengan memilih pernyataan kue bulan yang diperbuat daripada adunan manis kacang merah atau biji teratai dihidangkan sempena pesta ini. Bagi soalan 4 pula, responden dikehendaki memilih pernyataan yang salah berkaitan dengan Pesta Keamatan. Majoriti responden iaitu 26 responden bersamaan 86.7% menjawab soalan ini dengan betul dengan memilih pernyataan Pesta Keamatan jatuh pada tarikh 31 Ogos tetapi disambut sepanjang bulan Ogos. Seterusnya, bagi soalan terakhir di bahagian 2, responden dikehendaki memilih pernyataan salah mengenai Gawai Dayak kaum pribumi Sarawak. Terdapat 19 orang responden bersama 63.3% menjawab soalan ini dengan betul dengan memilih pernyataan upacara mandi minyak wijan akan dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit untuk menyucikan badan dan semangat. Bagi bahagian 3, responden akan memilih ya sekiranya bersetuju dan tidak sekiranya tidak bersetuju. Bagi soalan pertama, 30 orang responden bersama 100% bersetuju dengan pernyataan adakah saling hormat menghormati semasa hari perayaan penting untuk memupuk perpaduan kaum. Seterusnya, bagi soalan terakhir di bahagian 3, terdapat 28 responden bersama 93.3% memilih ya, yaitu bersetuju dengan pernyataan adakah dengan memahami perayaan setiap kaum di negara Malaysia mampu memupuk perpaduan kaum, dan terdapat 2 orang yaitu bersama 6.7% memilih tidak, yaitu tidak bersetuju dengan pernyataan ini.
Untuk refleksi, saya ingin berterima kasih kepada doktor atas ajaran dan bimbingan yang diberikan sepanjang kursus HFI 224 Etika dan Peradaban. Sejujurnya, saya telah memperolehi dan mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang baru, terutamanya mengenai tajuk kami iaitu kefahaman masyarakat Malaysia terhadap perayaan kaum lain dan kepentingannya. Contohnya, saya telah mempelajari bahawa Hari Taipunggal merupakan satu hari perayaan yang dirayakan oleh kaum India di Malaysia. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ketua Kumpulan kami, Lo Chi Chong dan ahli kumpulan atas kerjasama dan komitmen yang diberikan. Refleksi yang dapat saya buat melalui kajian ini ialah kefahaman rakyat Malaysia terhadap perayaan kaum lain dan kepentingannya masih berada pada tahap yang kurang memberangsangkan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memahami perayaan kaum lain dan kepentingannya agar keharmonian dan kesejahteraan negara terjamin. Untuk video refleksi, sepanjang melaksanakan tugasan HFI 224, terutamanya berkaitan tajuk pilihan kami, saya mempelajari banyak perkara terutama berkaitan etika dan peradaban kita sebagai rakyat Malaysia akan perayaan kaum lain dan kepentingannya tersendiri. Melalui tugasan mengenai pengetahuan akan perayaan kaum lain telah membuka mata dan kesedaran dalam diri saya betapa pentingnya pengetahuan mengenai kaum lain. Hal ini kerana kita mahukan pergaulan sesama kaum lain yang harmoni dan kita menghormati amalan kaum tersebut tanpa diskriminasi. Saya berterima kasih juga kepada rakan-rakan sekumpulan saya kerana sentiasa membantu dan menerima segala kekurangan semasa menyiapkan tugasan. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Kumpulan Lo Chi Chong yang sentiasa peka akan prestasi kerja kumpulan kami. Terima kasih juga saya ucapkan kepada doktor yang sentiasa memberikan tunjuk ajar bagi kumpulan tutorial kami. Tentang refleksi saya, semasa menyiapkan kerja khusus ini, saya telah bersedar bahawa kerjasama antara ahli kumpulan amat penting dalam memudahkan proses kerja. Kerja-kerja yang rumit juga dapat dimudahkan apabila kami membahagikan kerja. Saya juga amat gembira kerana dapat mengenali rakan-rakan baru dalam proses ini dan segala kerja kami berjalan dengan lancar. Melalui kerja khusus ini, saya juga dapat belajar proses menjalankan sesuatu kajian. Kami perlu ada objektif tertentu dan menentukan kaedah menjalankan kajian, mencari maklumat yang relevan bagi memahami latar belakang kajian kami dan menganalisasi data daripada responden. Tuntasnya, perayaan merupakan sesuatu persada yang membantu mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Setiap kaum di Malaysia memiliki hari perayaan masing-masing dan memahami dan juga menghormati budaya perayaan etnik lain telah menjadi ciri masyarakat berbilang kaum dan kewajipan setiap rakyat menerusi amalan 5 prinsip rukun negara. Pendek kata, perpaduan adalah kunci kepada kejayaan negara dan juga asas kepada pembinaan negara dan semangat satu Malaysia. Justru, rakyat Malaysia haruslah berasa berbangga kerana dapat meraihkan pelbagai perayaan bersama-sama dalam keadaan yang aman dan damai. Sekian, terima kasih.